Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung ayat yang ke 259, 259 muka surat 43, ayat yang ke 259 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih.
Allahumma rzuqna as-sakinah war rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah di dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah pada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, juga muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan, Engkau kurniakan kepada kami jua hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung ayat 259 berkaitan dengan kisah dia ayat 259 ni dia berkaitan dengan 258 kan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Alam tara tu, tidakkah engkau perhati? Engkau tu Nabi lah kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tak ada, dia tinggal pada kita, kita pula sebagai umat Nabi kena perhati kepada cerita ni, setiap kita. Sebab Allah guna alam tara mufrad, seorang. Maknanya setiap kita adalah dikehendaki memahami kisah yang berlaku kepada kaum Nabi Ibrahim dan juga kaum lain yang kita akan bincang hari ini. Kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim yang perlu diberi perhatian, difahami oleh setiap kita, seperti mana yang Nabi diminta demikian, iaitu kisah bagaimana seorang raja berhujah dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan. Allah boleh hidup, Allah boleh mati, iaitu ayat mana? Idh qala Ibrahim tu, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Itu idh qala Ibrahim, iaitu ketika Nabi Ibrahim berdakwah ke raja itu. Nabi Ibrahim kata Rabbi, ataupun kita baca Rabbiya, tu wasal, Rabbi alladhi yuhyi, Tuhan yang aku sembah ni, wahai Namrud, yuhyi wa yumit, dia boleh hidup dan dia boleh mati manusia. Hari ni dia hidup, nanti akhir nanti dia mati. Itulah cara Allah buat. Lalu raja ni, dia nak tunjuk dia juga ada kuasa dalam bab tu. Dia kata qala ana uhyi wa umit. Berkata raja itu, ana juga boleh menghidup dan ana juga boleh mati. Dia pun kita cerita itu, dia ambil dua orang daripada penjara, dia keluarkan, seorang dia bunuh, seorang dia biarkan. Dia kata ini aku hidup, yang ini aku mati. Tak logik Tapi Allah biarkan Nabi Ibrahim terima hakikat tu. Tak apalah, tak logik pun. Sebab Allah dah buat gitu, seorang je kan. Dia hidup kita, dia mati, dia boleh hidup balik kan besok. Tapi tidaklah dengan kaedah Namrud ni. Tak apalah, kira menang engkau lah. Satu lagi soalan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah ni dia ya'ti bisyamsi, Allah naikkan matahari. Subhanallah, matahari bergerak ni bukan fitrah, dia bukan semula jadi. Allah ya'ti, Allah pusing. Maknanya selain daripada cerita nilai tu, Allah pusingkan matahari naik daripada masyrik, daripada timur,
Nabi Ibrahim minta, kalau betul lah kamu ni ada kuasa, fa'ti biha, tukar bawa matahari keluar daripada minal maghrib, daripada barat. Tak boleh fabuhital ladzi kafar, maka kelang kabutlah alladzi kafar, yang mengingkari Allah SWT tu, Namrud lah. Jadi itu satu isu. Satu isu lain, ayat berikut, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah itu, wallah maknanya Allah itu, kita terjemah, kalau Allah tu bagi depan, kita kata Allah itu, Allah yang tadilah, yang kita dengar cerita tadi tu, yang Allah mencipta dan memati menghidup tu. Allah tu la yahdi, dia tidak beri hidayah al-qauma, akan kaum al-zalimi, yang zalim. Subhanallah. Tuan-tuan, kita faham gini, kalau kita faham kita ni tak ada kuasa seperti mana kuasa Allah, tapi kita cuba tunjukkan kita ni boleh buat dengan cara tadi, dengan cara bunuh seorang, biarkan seorang, itu juga hidup mati pada dia. Bila kita berada dalam keadaan begini, Allah tutup pintu hidayah. Mana kita seolah-olah merasakan dengan kuasa yang ada kita boleh buat apa saja, termasuklah mencabar Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni Allah kata la yahdi, dia tak beri hidayah. Maknanya cara Allah nak tutup hidayah seseorang dengan cara kalau orang tu sombong dalam keadaan dia sedar, dia tutup pintu hidayah. Yahudi hari ni, dia sedar, dia tahu dia salah, tapi dia sombong, dia dengki, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Israel ni, Yahudi ni, dia dengki selepas dia tahu bahawa Nabi Muhammad itu Nabi yang benar. Dia lawan juga. Pada ketika itu Allah tutup pintu hidayah. Jangan sekali-kali kita belajar daripada ini. Bila kita faham Islam, nak tunjuk juga kuasa kita tolak Islam. Pada waktu itu Allah akan tutup pintu hidayah, kita akan bergerak dalam keadaan sesat. Bahaya. Kecuali dia jahil, dia tak tahu, dia rasa gitu, tak apa, Allah tak tutup, Allah tunjuk. Kalau dia rasa nak hidayah tapi dia jalan tak kena, Allah tunjuk dia. Tapi dia jalan atas hidayah, dia tahu hidayah ni, ini hidayah, ini tidak hidayah, kerana nak puas hati, dia guna kuasa dia lawan Allah, lawan Islam, maka ketika itu Allah cut terus. Dia tak buta hidayah. Kenapa buta hidayah? Dia nak, kemudian tak dapat dah. Kena taubat dulu. Kena bertaubat dulu, insaf, sedar, kembali pada Allah, baru dapat hidayah. Kalau kadar duk main gitu, tak akan sampai kepada hidayah Allah. Ni dari mana kita faham gitu? Wallahu la yahdi. Allah itu subjek, mubtada, subjek. Allah itu bagaimana? La yahdi, dia tak akan beri hidayah al-qauma, akan objek, maf'ul bih, akan mana-mana kaum al-zalimin, yang sifatnya zalim. Apa kezaliman yang dilakukan oleh Namrud? Cabar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan dia tahu Nabi Ibrahim itu utusan Allah, dia tak terima. Maka ketika itu dia dianggap zalim, dan kaum dia yang mengikut dia pun kaum yang zalim. Maka orang yang begini melawan Rasul dalam keadaan sedar, Allah tutup pintu hati untuk mendapat petunjuk Allah. Oleh sebab itu kita kena jaga sikap kita dalam isu-isu agama ni. Jangan cepat, jangan cepat. Cek dulu betul kalau ada orang bagi tahu ni. Jangan tutup pintu terus. Tutup pintu terus dalam keadaan kita tak sedar, kita tak faham. Takut Allah tutup pintu hati kita. Tak boleh terima kebaikan. Ini boleh terjadi. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau orang cerita, dengar dulu, kaji dulu, betul tak, baru buat keputusan. Kita dalam masa yang sama, kita kena ada dalam hati kita, mana-mana yang baik, yang benar mengikut ketentuan Islam, yang tu saya nak ikut walau apa keadaan pun. Jangan tahu yang ni baik, yang ni tak baik, nak ikut juga hal tak baik kerana nak puas hati.
Hak ni tutup pintu hidayah. Itu kita boleh faham gitu. Hari ni habis cerita tu. Itu satu cerita. Au ni ayat berikut ni. Au kalladhi, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah supaya melihat kisah Ibrahim dengan Namrud. Ibrahim dengan Namrud sini tidak berlaku zaman Nabi. Berlaku zaman Nabi Ibrahim lama dah kan, berapa keturunan. Tapi dibawa kembali cerita ini supaya ianya tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad kalau ada mana-mana kerajaan, raja, pimpinan yang bersifat macam Namrud, ingat dia tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah kata, alam tara, wahai Muhammad, tidakkah kamu lihat? Lihat di sini maknanya mengambil pelajaran, mengambil iktibar, berfikir tentang apa yang telah berlaku kepada umat Nabi Ibrahim, bahawa umat kamu juga sekiranya berlaku demikian, kamu akan berdepan dengan perkara yang sama. Begitu. Satu lagi, kalau itu kurang mendapat tidak sesuai, ada lagi satu cara, satu kisah yang Nabi boleh ambil kisah ini sebagai panduan untuk umat dia. Apa dia? Au kalladhi, tu ayat ini. Ataupun dia atau ni dia atas kepada alam tara tu. Nak alam tara ilal ladhi, au alam tara ilal ladhi marra. Tu au kalladhi tu ilal ladhi marra. Ataupun kamu cuba perhatikan wahai Muhammad, seperti seorang, alladhi tu seorang yang marra ala qaryatin, dia dalam musafir, marra dia lalu marra ni lalu dia jalan dengan kereta. Kalau zaman kita dengan kereta, zaman dulu dengan kuda kan, dengan unta, dia lalu. Dia ni dia naik himar ni kenderaan himar lah. Apa dia panggil himar sini? Keldai. Tak? Keldai. Naik keldai. Apa dia? Keldai ni himar dia panggil Arab. Melayu panggil apa? Ada. Jadi dia bawa dalam perjalanan ni, dia naik keldai, lepas tu dia bawa bekalan, bawa buah-buah, makanan-makanan untuk perjalanan yang jauh. Jadi dalam perjalanan dia lalu marra ala qaryah, dia lalu kepada satu qaryah. Qaryah ni negeri. Negeri ni bagaimana keadaan pada masa dia lalu tu? Wahiya khawiyatun ala urushiha. Negeri ni penduduk dia mati habis, diserang oleh musuh, mati. Tinggal negeri kosong. Khawiyatun ala urushiha, mana tinggal, orang kata rumah-rumah pun dengan tiang-tiang, dengan tiang-tiang je. Orang dah mati dah, kena serang, tak ada orang. Lepas dia kata apa? Dia pun kata, qala, orang hak lalu tu, dia kata, anna yuhyillah, macam mana yuhyi hadhihi. Dia duk fikir, bolehkah Allah hidup semula kan? Isunya kapur yang mati gini, macam mana nak jadi maju semula? Macam Kuala Lumpur ni hancur, plastik hancur, nak naik semula macam mana? Kan? Ni dia ni orang baik. Katanya orang ni Khidir, Nabi Khidir. Ada yang katanya seorang lelaki musafir pada zaman salah seorang daripada Bani Israel. Ada beberapa pendapat lah berkaitan ni. Tak penting tu, cerita tu penting. Anna yuhyi hadhihi tu makna qaryah tu lah. Bagaimana menghidupkan kampung ni Allahu oleh Allah. Maknanya asalnya anna yuhyillah hadhihi. Bila dia tu semangat nak tahu bagaimana Allah boleh hidup kampung yang mati ni, kan? Dia seolah-olah, aku tak boleh mikir macam mana Allah boleh hidup satu negeri yang mati semua gini. Lalu
ba'da mautiha ni selepas hancur gini. Kalau kampung ni dapat aku tengok daripada hancur dinaikkan semula, siapa nak naik ni? Siapa nak naikkan kampung ni yang mana penduduk dah tak ada? Penduduk dah tak ada. Siapa nak buat balik? Orang tak ada. Dia fikir. Selepas mautiha tu maknanya kampung tu dah hancur oleh peperangan dan permusuhan. Apa Allah buat kepada orang ni? Fa'amatahullah. Amatahu makna mematikan orang itu, orang yang nak tahu bagaimana Allah menghidup benda-benda yang telah mati tu. Allah mati dia. Fa'amatahu, Allah mematikan lelaki itu. Amatahullah, mematikan lelaki itu oleh Allah. Berapa lama dia mati? Mi'ata'am, 100 tahun. 100 tahun ni lama. Lepas dia mati, summa ba'asah. Kata ulama, amata ni dengan makna anama, menidurkan. Dia tidur. Bukan mati macam mati kita pasal kubur. Tidur 100 tahun. Macam Ashabul Kahfi 309 tahun. Wak ni 100 tahun, mana pendek lagi lah. Tapi Allah boleh mati. Bila dia mati selepas 100 tahun, summa ba'asah, sedar balik. Bila dia sedar, apa berlaku pada dia? Ada beberapa peristiwa disebut dalam Ibn Katsir, dalam tafsir dia kata apa? Bila dia bangkit tu, umur dia semasa dia dimatikan, ditidur ni 40 tahun umur dia. 40 tahun ni kira gagah lagi dah. 40 tahun. Dia ada anak, dah ada cucu. 40 tahun ada anak lah. Tapi bila ada anak dia nikah, cucu pun dah nikah. Cucu pun boleh anak kan? Boleh nikah. Jadi dikatakan dia lepas bangkit tu, umur dia macam dia tidur saat ni. Dia mati umur 40, dia baru macam 40 juga. Lalu ada orang tanya, katanya Allah tanya dia. Dia kata apa? Qala, Allah bertanya lelaki tersebut. Mungkin lelaki ni khairi, orang dekat dengan Allah ni, kan? Kam labist? Lepas tu kita berhenti. Kam labist? Berapa lama kau tidur? Kau mati? Allah tanya dia. Dia kata apa? Qal, berkata lelaki tersebut, labistu, aku tidur ataupun aku tidurlah, kita kata kan, yauman, 1 hari je. Sedangkan hakikatnya 100 tahun. Au ba'da yaum, tak siapa. Ba'da yaum ini sebahagian daripada 1 hari. Tak sampai sehari. Sebab apa dia berani kata gitu? Ada 2 sebab. Disebut dalam tafsir. Sebab pertama, dia tengok tubuh dia tak berubah pun. 40 takkan. Nah, mana Allah boleh kekalkan orang itu muda sampai ke penghujungnya kan. Kita tak jadi gitu dah. Kena doa ni, baca ayat ni supaya muda sama. Kan? Umur berapa? Baru 70. Macam 50 orang kata dah. Rambut tak hitam lagi. Muda dah kamu. Bolehkah Allah buat tu? Boleh, dia berkuasa. Minta kan? Minta pada Allah. Dia kata, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Lalu Allah jawab kepada orang tu. Allah kata apa? Okey, bal tu sebenarnya. Bal sebenarnya labista mi'ata'am. Dia sebenarnya engkau telah tidur 100 tahun. Betul ke? Mana bukti? Tengok aku ni muda sama macam dulu juga. Apa bukti? Dia buktinya, fanzur ila ta'amika. Allah tengok kepada makanan bekal dia bawa. Ta'am ni makanan, wa syarabika, dan minuman. Dia bawa bekal, buat minum. Kan? Lam yatasannah. Sanah ni, yatasannah ni yata'awam. Mana dia tidak ikut perubahan masa. Makanan, minuman 100 tahun dia tak ikut perjalanan masa. Ada makanan kalau 1 hari petang rosak ni walaupun 100 tahun dia lam yatasannah, dia tak berubah. Dia tak mengikut sanah, tak ikut tahun tu, tak ikut masa. Ada juga makanan dia tak berubah ikut masa. Segar gitu.
Hak ni bukti lain. Sebab lelaki tu bila dia tengok makanan ni, tengok makanan pun okey gini, tapi dia tengok pada himar dia pula. Okey, makanan ni macam baru-baru. Wanzur ila himarik, tengok pada kenderaan yang nama himar, kenderaan engkau. Dia pun tengok, dah tulang belulang, dah lah tulang merata di sebelah ni di keliling dia, duduk tengah rata-rata tulang. Lama sangat, 100 tahun ada tulang-tulang je. Walinaj'alaka ayah, kata Allah, tujuan aku buat ni sebab kamu mempersoalkan aku tadi, kan? Walinaj'alaka ayah, dan untuk kami jadikan kepada engkau wahai lelaki ayah, bukti linnas, bukti kebesaran Allah. Untuk apa orang ni dapat bukti ni? Linnas, untuk engkau sampaikan kepada orang ramai. Maknanya orang lelaki ni bukan sembarangan lah. Dia Khidir, katanya setengah ulama kata dia ni orang yang diutuskan Allah untuk berdakwah, kan? Orang ni orang ulama jugalah, orang-orang yang dimuliakan Allah. Kemudian apa berlaku? Diceritakan orang lelaki ni umur 40. Kemudian bila dia dibangkit selepas 1 tahun, dia tengok anak dia, kapan mari tengok anak dia ada cucu dah. Anak dia 100 tahun lebih. Dia 40 lagi. Anak dia 100, cucu dia 80 tahun lebih ke 90 tahun lebih. Aku muda muntua. Ya, kamu anak aku. Ya abah, anak ni cucu abah, ni cuci. Tengok Allah boleh buat. Yang ni berjalan seperti biasa, yang dia tidak berjalan seperti biasa. Mana Allah boleh buat macam tu, kan? Yang anak dia, cucu dia sebab dah tua, sebab dia ikut time frame biasa. Yang dia ni dibuktikan oleh Allah kekalkan muda dia, makanan boleh kekal selepas 100 tahun tak berubah. Tapi himar Allah buktikan begini. Wanzur ilal idham, mu tengok kepada izam. Izam ni tulang-tulang yang tidak isi dah. Tulang tangan, kaki, himar itu, kenderaan dia, binatang tu duduk sebelah ni, kata lama sebelah ni merata dah. Allah panggil tulang mari jumpa sama-sama dia. Hak kaki masuk kat kaki, tangan masuk kat tangan. Lepas tu jadi himar, jadi binatang. Dia bangun tanpa daging, tanpa kulit. Bangun gitu macam kita tengok kat pameran tu, kan? Kat sains, bilik-bilik kajian tu. Tak ada kulit, tak ada isi, tapi gerak. Bangun gitu, ya Allah. Lepas gerak macam mana? Unzur ilal idham, tengok pada tulang yang telah disusun balik daripada rata-rata tu. Kaifa nunshizuha, macam mana kami nunshiz. Nunshiz ni kami sambung-sambung semula. Depan mata kita tak jumpa lagi ni, tapi Allah bawa cerita ni diberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi dapat ilmu bahawa Allah berkuasa membuat apa saja. Lepas tu katanya bila himar itu, keledai itu bangun tanpa kulit, tanpa daging, Allah Subhanahu wa taala, thumma naksuha, kemudian kami balut tulang himar yang bangun tanpa daging itu, naksuha, kami balut dia tulang-tulang itu, lahma, dengan daging. Tubik daging, nampak daging tu tumbuh. Allah, kuasa Allah, kuasa Allah. Kita tak pernah tengok, tak secaya, tak berapa percaya ustaz, sebab benda ni tak nampak, tak pernah berlaku zaman kita. Ya Allah, kalau Quran itu kitab Allah, benda tu berlaku zaman dulu, zaman kita tak berlaku, tak apalah, sebab Quran dah cerita, sebab Nabi telah dimaklumkan. Jadi kita wajib percaya. Mengingkari cerita Quran adalah kufur. Jadi kita kena terima hakikat ini berlaku dalam hidup manusia. Jadi zaman kita mungkin Allah nak tunjuk berlaku benda-benda yang lain, kan, peristiwa lain. Yang kita kata masjid di Aceh, kan,
Masjid Rahman tu hak lain semua tergelar, dia tak tergelar. Kenapa boleh tak tergelar? Mesti ada orang yang menjaga tu. Siapa yang menjaga? Allah lah, kan? Itu dia tak bawa cerita yang sama. Sebab itulah dalam ayat ni dia guna au. Ayat 1258 dia cerita lain. Kalau kamu tak faham yang tu, yang ni. Kalau tak ada yang ni, tengok yang Aceh tu macam mana. Maknanya tak berlaku benda ni, berlaku kebesaran Allah dalam bentuk yang lain. Tengok Palestin, guano Palestin ni, guano macam mana dah? Guano bahasa Kelantan sikit, sorry. Guano tu macam mana? Shortcut macam mana jadi guano. Tak tahu masa bahasa apa, tak tahu. Guano jadi gitu. Guano tak tahu kok mana dia mari. Ada guano jadi gitu. Palestin kecil, Gaza kecil, mujahidin berapa orang je berbanding dengan Israel. Tapi sampai hari ni boleh kuat dia, boleh bertahan. Siapa yang bersama? Dikatakan sedang berperang bersama mereka para malaikat. Para malaikat. Dia nampak malaikat. Dan tidak ada pada saya, tidak ada di dunia ini satu peperangan jihad yang menunjukkan ianya seperti berlaku pada zaman Nabi kecuali Palestin. Cuba cari di dunia kan, yang mujahidinnya berjuang melawan tentera besar macam zaman Nabi, tentera bersekutu di perang Ahzab kan, tentera Quraisy, tentera Yahudi dan tentera-tentera lain bersatu nak hancurkan umat Islam yang kecil di Madinah baru bertumbuh. Tetapi Allah bagi idea buat parit Khandaq kan. Lepas tu tentera-tentera bersekutu serang sampai kat tu angin kuat mari, angin bantu. Lepas tu tentera nampak tentera daripada malaikat tolong menyelamatkan kerajaan Madinah pada waktu itu dalam perang Ahzab. Benda yang sama berlaku di sini kan. Dan kita harap dan kita percaya, kita yakin bahawa Islam itu tidak akan terhenti, Islam itu tidak akan kalah, dan bahkan Islam akan memenangkan umat Islam. Kita kena yakin perkara yang tersebut. Inilah cara Allah boleh buat kita. Jadi lelaki tu, kita tengok balik, dia tengok dengan mata dia keadaan yang berlaku depan mata dia. Lepas tu dia kata apa? Falamma tabayyana. Makna tabayyana ni kita panggil tabayyun. Nak tabayyun, kita kena tengok macam lelaki ni tengok benda itu berlaku secara realiti. Kita pun nak tuduh orang kena tabayyun dulu. Pastikan kita nampak dengan mata kepala, tahu semua sekali, baru buat keputusan. Ni tak jelas lagi, orang ambil je, orang cakap je, kita pun join sama. Tak boleh. Sebab tu lelaki ni Allah kata falamma tabayyana. Tabayyana ini perkataan yang menunjukkan telah berlaku padanya kebenaran-kebenaran yang tidak boleh ditolak lagi, maka dia boleh faham. Faham itulah yang dikatakan tabayyana. Kalau tak berlaku tadi, tak boleh kata tabayyana. Jadi falamma tabayyana lahu, setelah jelas hakikat kebesaran Allah kepadanya, dia kata apa? Lelaki tu qala, dia pun buat keputusan. Qala ni keputusan lah. Sekarang ni aku faham lah. A'lamu, aku faham, aku berilmu. Annallah, bahawa Allah itu ala kulli syai'in, atas semua benda, qadir. Itu khabar dia, itu predikat dia. Allah itu qadir, Allah berkuasa. Dia nak buat kita, dia boleh buat kan. Itu apa yang dibuat keputusan oleh lelaki ni. Maknanya orang ni bukan orang biasa. Cuma dia nak tahu macam mana Allah hidup benda-benda. Dia nak tahu bukan untuk dia, dia nak tahu untuk orang yang dia sedang berdakwah. Kalau orang tanya Allah mati, Allah hidup macam mana, dia boleh royak dah, boleh bagi tahu dah. Satu, pada zaman tu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah bawa kisah ni kepada Nabi, Nabi boleh cerita pada umat dia. Sekarang ni kita dah tak ada Nabi, tapi Quran ada. Maka Quran telah menceritakan kepada kita begini, maka menambah yakinlah lagi kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ana nak tambah sikit je dengan masa ada berapa minit ni? 3 minit kan? Anda tanya sahabat-sahabat, kita ni kena senyum setiap hari ni, kena senyum. Ada tak? Perlu tak sedih? Perlu dah kita masam muka? Tak perlu pun. Sebab apa? Sebab apa kita tak perlu masam muka, tak perlu kecewa, tak perlu sedih? Sebab kita tiap-tiap hari kita baca Fatihah. Dalam Fatihah itu kita telah beri alasan kenapa kita kata Alhamdulillah. Kenapa kita kata Alhamdulillah? Apa khabar? Alhamdulillah. Cuba tuan-tuan tengok orang yang sebut Alhamdulillah muka dia macam mana? Berseri kan? Boleh tak kita sebut Alhamdulillah muka kita sedih? Tak akan berlaku kecuali salah makhraj. Dia guna ha pedas jadi ha besar, jadi sedih ha? Apa khabar? Alhamdulillah. Sedih bunyi. Sebab apa? Salah makhraj. Kalau betul sebut makhraj, tidak akan sedih. Maka orang yang sentiasa mengulang Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia akan ceria, dia akan bahagia selama-lama. Soalan, kenapa kita kena bahagia dalam hidup kita sampai kita mati dan tidak pernah stres dan orang kata kecewa, putus asa walaupun masalah mengelilingi kita? Ada 3 sebab. Dalam Fatihah, pertama, kita ada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Rabbil alamin. Dia punya alam ini. Satu, dia bukan setakat punya alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dialah yang beri, yang jaga kita, yang beri rezeki pada kita. Dalam masa yang sama, Ar-Rahim, dia beri hidayah pada kita. Tak ada orang lain pun boleh buat. Jadi Rahman Rahim ni, dunia dia beri, akhirat dia bagi. Mati besok, siapa yang akan mengurus kita untuk ke syurga atau ke neraka? Alhamdulillah, Maliki Yaumiddin. Allah lah dia sebagai penentu. Malik ni raja, penentu di mana kita akan kembali. Jadi kita taat pada Allah. Jangan sedih, jangan rasa kecewa, kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Jadi dalam keadaan gini, kita kata tak perlu pun kita ingat satu lagi yang anda jumpa dalam Quran. Kadang-kadang hidayah yang Allah nak beri tu, dia tak beri di awal, kadang dia beri akhir umur kita, dekat-dekat nak mati baru boleh khusyuk. Gitu. Maknanya kita kena tunggu dan sabar hidayah Allah, ketentuan Allah. Jangan kecewa sehinggalah kita mendapatnya, insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu kuliah kita untuk hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung ayat 260 dengan izin Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.